Jangan menyerah, supaya hidup diberkati. Berumah tangga bebannya berat. Kukuhkan iman, tegapkan semangat. Bersihkan hati, luruskan niat. Peganglah petua, ikuti nasihat. Kepada Allah memohon rahmat, supaya sejahtera dunia akhirat. Berumah tangga menjunjung amanah, mengikut syarak, menjalankan sunnah, menjaga kerukunan, janganlah lengah, supaya rumah tangga beroleh berkah. Hidup serumah seiring jalan, bagaikan perahu satu haluan. Bila makan sama kepinggan, bila tidur sebantal lengan, bila jaga sama sepadan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada pagi ini kita akan adakan sedikit perkongsian ataupun tazkirah ringkas. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan dapat manfaat. Dalam beberapa minit lagi insyaAllah kita akan mulakan. Tuan-puan yang mengikuti boleh tekan butang like dan share dulu. Sama ada daripada page Rawdatul Barakah maupun teman-teman di audio kuliah, boleh tekan share, like dan butang share dulu insyaAllah. Dalam beberapa minit lagi kita akan mulakan insyaAllah kita punya perkongsian pada pagi ini. Yang terkini dan efektif. Temui saya, Siful Jamal, di depan laptop dan handphone anda dalam seminar online businesskasinaik.com. Follow kami di FB, Telegram dan juga website dengan taib Sifubet. Sifubet, guru digital marketing anda. Radio IKIM 2020 memberi anda motivasi terbaik di waktu pagi bersama Haji Pian dan Hazwan. Di Warna Pagi IKIM, setiap Isnin hingga Jumaat, 6:10 pagi. Dia akan nampak apa yang dia ada, bukan apa yang orang lain ada. Nanti dia akan tenang-tenang. Oh, at least sekurang-kurangnya aku ada benda ni. Diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Setia bersama IKIM, inspirasi Emporia Islami. Tidak sempurna iman jika kita tidur dalam kekenyangan, sedang saudara kita menangis kerana kelaparan. Sertai kempen dariku untukmu Islamic Relief Malaysia. Kita bantu mereka. Hubungi 03 8926 3434 sekarang. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia mendengarkan kami pada waktu ini bersama Pian dan juga Hazwan di Warna Pagi. Dan selesai sudah segmen generasi untuk hari ini. Kita teruskan lagi perkongsian Warna Pagi. Pengisian Warna Pagi menerusi rancangan perkongsian koleksi khas etika di Perpustakaan IKIM ya. Ke perpustakaan lagi lah kita ya pagi ni Azwan kan. Alhamdulillah. Ada tamu kita nak beri pencerahan untuk koleksi khas kita. Ada orang tamu yang sudah bersama kita di konti. Pertamanya Puan Nur Adilah Haji Ismail, Penolong Pegawai Perpustakaan Kanan IKIM. Assalamualaikum Puan Adilah. Tak jumpa ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa rabbi atmim bil khair. Apa khabar semua? Sihat lagi? Macam mana pagi ni, mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana keadaan di tempat tuan-puan semua? Okey, suara saya didengari dengan baik insya-Allah. Macam mana keadaan pada pagi ni? Kami di negeri Kedah, khususnya di Alostar, dalam keadaan yang sangat kita panggil berhati-hati pada ketika ini. Disebabkan pandemik COVID-19 di Alostar ini agak meningkat dia punya keadaannya ataupun jangkitannya. Kita doakan mudah-mudahan perkara ini akan berakhir dan insya-Allah pakat-pakat doalah, bantu berdoa, dan kawan-kawan yang ada di sekitar Alostar, marilah sama-sama kita patuhi arahan
patuhi SOP dan juga kita ikut apa saja arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Mudah-mudahan kita dapat menangani COVID-19, memutuskan rantaian dan seterusnya, mengakhiri ujian dan bala ini. Okey, tuan-puan dan rahmati Allah, macam mana pada pagi Khamis ini? Dah sarapan belum? Sarapan apa pagi ni? Mudah-mudahan setiap yang kita masukkan dalam diri kita daripada makanan, ianya daripada sumber yang halal, dan kita niatkan mudah-mudahan ianya menjadi satu daripada tenaga yang akan memberikan impact dalam kehidupan kita untuk beribadat dan juga memberikan bakti kepada umat manusia, insya-Allah. Okey, tuan-puan dan rahmati oleh Allah Subhanahu taala. Insya-Allah pada pagi ni saya nak sembang-sembang ringkas melalui perkongsian live pada pagi ini, sama ada melalui page Surau Radul Barakah di Lembaga Zakat Negeri Kedah, juga daripada audio kuliah. Saya di audio kuliah agak lama tidak bersiaran. InsyaAllah pada pagi ini kita akan berkongsi sedikit perkongsian yang mudah-mudahan akan memberi manfaat kepada semua. Okey, tuan-puan dan rahmati diberkati Allah, sambil-sambil itu bolehlah siapa yang belum tekan butang share, boleh kita share. Mudah-mudahan manfaat ini dapat dikongsi bersama oleh semua rakan-rakan kita di luar sana, insya-Allah. Okey. Tuan-puan dan rahmati diberkati oleh Allah SWT, macam mana yang kita maklum dan bahkan yang saya sebutkan tadi, keadaan kita di Malaysia ini, kita nampak agak meningkat kembali jangkitan ataupun individu ataupun masyarakat yang diuji dengan jangkitan COVID-19 ini. Maka pada hari ini saya nak berkongsi dengan tuan-puan untuk kita pelajari dan juga kita amalkan. Ada satu amalan ringkas yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan disebut dalam Al-Quran, untuk kita jadikan sebagai panduan dan amalan sekaligus, kita menyelamatkan diri kita daripada sebarang ujian dan sebarang bala. Kita tahu bahawasanya setiap yang berlaku ini adalah ujian, setiap yang berlaku ini adalah bala bermaksud imtihan ataupun ujian daripada Allah SWT. Dan di sana tentulah ada cara dan kaedah yang boleh kita lakukan dan mesti kita lakukan untuk kita mendapat pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, tuan-puan dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya nak kongsikan satu amalan, dan kita nak amalan ini supaya kita dapat feel dalam melaksanakan amalan. Amalan itu satu benda yang dituntut, zikir, tapi di sebalik yang kita sebut dan kita lafazkan, ini saya nak kongsikan dia punya pengertian, dia punya huraian kepada amalan yang akan kita amalkan. Mudah-mudahan dengan feel yang ada, dia akan memberikan satu kepuasan dan memberikan suatu ialah bukan sekadar kepuasan, bahkan dengan feel itu insya-Allah dia semakin dekat dengan khusyuk dan akhirnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Tuan-puan dan rahmati diberkati oleh Allah SWT, apa yang saya nak kongsi pada hari ini, amalan penyelamat daripada bala, mengelakkan daripada itu amalan yang semua kita hafal, semua kita dengar sejak sekian lama, iaitu tidak lain dan tidak bukan, iaitu daripada doa Nabi Yunus alaihi salam. Doa Nabi Yunus alaihi salam, yang merupakan satu doa yang cukup penting, satu doa yang cukup perlu, kerana dengan doa Nabi Yunus alaihi salam ini kita akan mendapat banyak kelebihan, bahkan dapatkan diri daripada insya-Allah. Okey. Macam mana kita tahu doa Nabi Yunus AS tidak lain tidak bukan, iaitu satu zikir, satu tasbih yang cukup terkenal, iaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Iaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini adalah doa yang saya rasa dan bahkan disebut oleh para ulama antara doa yang cukup ampuh, antara zikir yang cukup berkesan dalam kita menjaga diri kita daripada ditimpa sebarang musibah yang akan melanda ataupun yang sedang melanda. Kenapa? Beberapa faktor. Sebelum saya nak bincangkan dia punya khasiat dan juga dia punya faktor yang membuatkan dia begitu powerful doa ini, kita perlu lihat pertama sekali
doa ini maksudnya apa dia? Maksudnya iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam doa Nabi Yunus alaihissalam, iaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, iaitu dengan maksud tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. La ilaha illa anta, itu tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku dari kalangan orang-orang yang melakukan kezaliman. Aku orang yang bersalah. Itu doa ataupun yang disebut oleh Nabi Yunus alaihi salam. Okey, sekarang kita tengok yang melatari daripada doa ini, kenapa dia begitu mustajab, kenapa dia begitu luar biasa. Dia ada beberapa faktor. Pertama, tentulah doa ini sebagaimana yang kita maklum bersama, dia ada dari segi isi dan kandungannya, dia ada beberapa perkara penting sebagai seorang mukmin perlu faham. Sebagaimana kita tengok dalam doa ini, pertama sekali disebut dalam doa ini la ilaha illa anta, dengan maksud tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Engkau ya Allah. Itu adalah satu doa ataupun satu perkataan, satu lafaz yang merupakan kalimat tauhid. Kalimat tauhid maknanya mengungkapkan kalimah yang terbaik. Maknanya sebab apa doa ini begitu berkesan? Pertama, kerana dimulakan doa ini dengan kalimah yang terbaik, iaitu kalimat tauhid. Itu yang pertama. Kemudian doa ini juga mempunyai elemen tasbih, iaitu subhanak. Elemen tasbih bermaksud kita mensucikan, kita mengagungkan, kita memastikan dalam diri kita bahawasanya Allah Ta'ala itu suci ia daripada sebarang kekurangan. Maknanya setelah, iaitu dengan sifat al-kamalat, iaitu sifat dengan sifat kesempurnaan. Maknanya di sini kita mengukuhkan akidah kita, kepercayaan kita. Setelah kita mengatakan Allah Ta'ala sahajalah Tuhan, kita mengukuhkan dengan menyebut subhanak, iaitu maha suci Allah, iaitu Allah Ta'ala. Okey, minta maaf terputus tadi. Okey, makna kita balik pada tadi, ayat zikir ini ataupun ayat ini mengajarkan kepada kita pertama tauhid kepada Allah. Yang kedua kita menyebut subhanak. Subhanak bermaksud maha suci Allah Subhanahu Wa Taala. Maha suci itu maknanya kita menyucikan kefahaman kita, kita menyucikan akidah dan i'tiqad kita bahawasanya Allah Taala itu bukan sekadar Tuhan, bahkan dia bersifat dengan sifat kesempurnaan. Maka dua elemen pengukuhan akidah ada dalam dalam zikir ini. Maknanya kita nak menyebutkan sebelum kita minta apa-apa, sebelum kita berdoa, sebelum kita minta Allah Ta'ala elakkan daripada sebarang musibah dan bencana, kita yakin dulu bahawasanya Allah Ta'ala itu dia satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lainnya. Kita yakin dulu bahawasanya Allah Ta'ala itu maha berkuasa, Allah Ta'ala itu memiliki sifat kesempurnaan, tidak ada yang lebih sempurna, tidak ada yang lebih lengkap, melainkan hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan ada elemen itu, barulah dia datang keyakinan. Kan kita sebut tentang ujian, kita sebut tentang bala, kita sebut tentang perkara-perkara musibah yang berlaku, yang ada kuasa, yang ada power, yang akan mampu untuk mengelakkan daripada segala perkara ini, hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan musibah itu sendiri datang daripada Allah. Allah yang menciptakan musibah kepada manusia. Allah Ta'ala menciptakan penyakit kepada manusia. Allah Ta'ala yang hantar COVID-19 ini kepada manusia. Maka hanyalah Allah Ta'ala yang maha berkuasa, hanya Allah Ta'ala yang maha sempurna, hanya Allah Ta'ala yang memiliki segala-galanya, yang ada kuasa, yang ada kemampuan untuk menghindarkan ianya daripada kita semua. Maka kita dalam doa Nabi Yunus AS ini, dia mulakan dengan dua elemen penting dalam pengukuhan akidah. Kemudian di hujung doa apa dia? Nabi Yunus berdoa la ilaha illa anta subhanak, itu bahagian kedua. Kemudian Nabi Yunus mengatakan inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku di kalangan orang-orang yang zalim, orang-orang yang bersalah. Ini satu juga powerful dalam kita nak minta ampun daripada Allah. Kita nak minta Allah Ta'ala elakkan daripada bala. Kita nak minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada bencana. Kita nak minta Allah Ta'ala selamatkan kita daripada musibah. Maknanya kita kena mengakui kelemahan diri kita dulu. Kita tak boleh sombong. Kita tak boleh kata aku ni baik. Kita tak boleh kata aku ni bukan sebab aku yang puncanya. Kita kena ingat bahawasanya setiap apa yang berlaku, kita kena blame diri kita dulu. Kita kena salahkan diri kita dulu. Dengan cara macam mana? Kita menginsafi diri dan minta ampun kepada Allah. Kita mengakui dengan penuh kerendahan hati. Kita mengakui dengan penuh rasa tawaduk, penuh rasa rendah diri, penuh rasa hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita mengatakan inni kuntu minaz zalimin, ya Allah, aku ini
di kalangan orang yang menzalimi diriku sendiri. Aku ini di kalangan orang yang buat zalim pada diriku. Aku buat zalim pada orang lain. Aku buat zalim kepada masyarakat. Aku buat zalim kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu ada dalam diri kita, iaitu kita nak minta Allah Ta'ala elakkan daripada bencana dan musibah ini. Kita kena ada satu elemen rendah diri, elemen yang perlu untuk kita mengakui kelemahan kita, kita menginsafi kesalahan kita. Kita tahu bahawasanya kitalah mungkin salah satu punca daripada murka dan musibah yang sedang melanda tempat kita ataupun pada diri kita. Maka doa ini cukup menarik, iaitu Nabi Yunus AS mengajarkan kepada kita ataupun menyebutkan yang lalu Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran, di mana firman Allah, Nabi Yunus AS berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku di kalangan orang-orang yang melakukan kezaliman. Maknanya doa ini adalah doa yang dia menghimpunkan segala elemen-elemen yang penting sebelum kita nak minta doa-doa yang lain. Kita nak minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada musibah, Allah Ta'ala nak minta kita nak minta Allah Ta'ala angkat musibah ini daripada tempat kita, kita nak minta kita dipelihara dan sebagainya. Kita mulakan dengan tauhid, kita mulakan dengan pengukuhan akidah, dan kita mulakan juga dengan kita menginsafi dan mengakui kelemahan dan juga kekurangan yang ada pada diri kita masing-masing. Okey, tuan-puan yang dirahmati Allah, itu doa yang saya rasa boleh dan kita amalkan dan perlu kita amalkan dengan penuh penghayatan. Dan doa ini sangat powerful, doa ini sangat luar biasa kesannya kepada kita semua. Okey, itu satu bahagian. Kemudian kenapa kenapa doa ini semakin perlu untuk kita laksanakan? Kita lihat bagaimana doa ini, kita tahu bahawasanya ada hadis Nabi SAW dalam riwayat Tirmizi yang menyebutkan, sesiapa yang membacakan doa ini, Allah Ta'ala, Nabi SAW mengatakan, lam yada' biha rajulun muslimun fi syai'in qat illa istajaballahu lahu. Setiap orang yang membacakan doa ini, pasti Allah Ta'ala akan mustajabkan doanya. Maknanya janji Nabi dalam hadis riwayat Tirmizi mengatakan, orang yang membaca doa ini, pasti dia akan mendapat mustajab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita yang ditimpa musibah, kita yang ditimpa ujian, sebelum kita minta yang lain-lain, kita sebelum minta, ya Allah jauhkan aku daripada penyakit, ya Allah legakan aku daripada kesakitan, ya Allah engkau angkat musibah ini daripada tempat kami. Sebelum kita nak minta yang banyak-banyak tu, kita mintalah dulu, kita mulakan dengan memperbanyakkan tasbih yang disebutkan tasbih Nabi Yunus AS tadi. Kerana apa? Kerana antaranya Nabi SAW sebut sendiri dalam hadis bahawasanya orang yang berdoa dan menyebutkan doa ini pasti akan mendapat mustajab doa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, kemudian kenapa dia juga hebat? Tentulah yang seterusnya, dia terbukti berkesan. Dia doa ini terbukti berkesan. Berkesan kepada siapa? Berkesan kepada Nabi Allah Yunus AS. Kan? Maknanya doa ini telah pun diamalkan oleh Nabi Yunus dan dia terbukti berkesan. Maknanya kalau kita tengok dalam peristiwa dalam Al-Quran menceritakan bagaimana Nabi Yunus AS, kisah ni semua saya tak mulakan dengan kisahnya kerana mungkin saya faham tuan-puan pernah mendengar kisah Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan. Lalu ketika mana baginda Nabi Yunus AS berada dalam perut ikan tadi, Nabi Yunus AS berdoa dengan doa terbabit yang akhirnya Allah Ta'ala sendiri cerita bagaimana hasil daripada doa tadi. Allah Ta'ala menyebutkan bahawasanya firman Allah Ta'ala yang berbunyi, kita baca daripada ayat awal tu, wa inna Yunus la minal mursalin id abqa ila al-fulk al-mashhun fasahama fakana minal mudhadin faltaqamahu al-hut wa huwa mulim falawla annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kemudian Allah Ta'ala kata fanabadhnahu bil ara wa huwa saqim. Maknanya akhirnya setelah doa itu dibaca dan akhirnya Allah Ta'ala kata fanabadhnahu bil ara'i wa huwa saqim. Akhirnya Allah Ta'ala keluarkan maknanya ikan tadi memuntahkan Nabi Yunus AS di kawasan yang lapang, kawasan yang tidak ada tumbuhan. Maknanya Allah Ta'ala telah menyelamatkan Nabi Yunus AS. Dan Allah Ta'ala cerita pula, bukan takat menyelamatkan di situ, dia tak habis di situ, bukan takat keluar. Allah Ta'ala menceritakan bagaimana hal keadaan Nabi Yunus yang keluar itu dalam keadaan saqim, wa huwa saqim, dalam keadaan sakit. Dalam keadaan duduk dalam perut ikan, tak ada makanan dan sebagainya, beliau sangat menderita kesakitan pula. Lalu Allah Ta'ala kata wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Kemudian Allah Ta'ala tumbuhkan, asalnya tanah tu kosong, lalu Allah Ta'ala tumbuhkan pokok-pokok yang boleh untuk Nabi Yunus makan daripadanya, yang akhirnya dengan dia makan daripada pokok tadi dia sihat,
Bukan takat itu, bahkan wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Kemudian Nabi Yunus bangkit daripada sakit tadi, daripada kesedihan yang dia lalui sebelum ni. Dia pergi untuk berdakwah kepada kaumnya yang jumlahnya 100,000 bahkan lebih. Dan Allah Ta'ala anugerahkan fa'amanu famatta'nahum ilahin. Allah Ta'ala memberikan nikmat dengan orang ramai beriman kepada Nabi Yunus AS. Ini menunjukkan bahawasanya bagaimana doa yang Nabi Yunus baca ini terbukti berkesan, iaitu melalui peristiwa yang dilalui sendiri oleh Nabi Yunus. Nabi Yunus duduk dalam perut ikan, dia diuji oleh Allah Ta'ala dengan musibah, dengan ujian, dengan bala yang ada dalam perut ikan tadi. Dan akhirnya dengan doa yang dia baca, dimuntahkan. Nabi Yunus dikeluarkan oleh Allah Ta'ala daripada perut ikan. Boleh bayang dalam perut ikan, bukan dalam rumah, bukan dalam kotak, bukan dalam dalam tempat-tempat yang biasa, tapi dalam perut ikan, dia dalam dasar lautan di tengah malam. Maknanya kegelapan demi kegelapan yang Nabi Yunus AS terpaksa duduk itu, maknanya kira musibah yang begitu dahsyat, yang luar biasa. Nak dibandingkan dengan musibah kita lah, takat kena PKP ni kita kata kira okey lagi lah. Kami di Kedah ni ada beberapa tempat dah kena PKP, dan di Alostar katanya khabar angin bertiup kata akan adanya PKPD pula. Secara pentadbiran wallahu alam, kita tunggu petang nanti mungkin akan ada pengumumannya. Tapi kita kata kita baru duduk dalam keadaan ialah dikawal, tak boleh bergerak pun kita rasa tertekan. Bagaimana Nabi Yunus AS berada dalam perut ikan di malam hari di dalam dasar lautan. Maknanya begitu dahsyat keadaannya. Namun begitu Nabi Yunus AS tidak putus harapan, dia terus berdoa dan dia berzikir, dan antara doa yang dia baca adalah doa yang kita sebut tadi, iaitu Allah Ta'ala berfirman, Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku di kalangan orang-orang yang zalim. Doa Nabi Yunus ini terbukti berkesan, dan akhirnya Allah Ta'ala cerita Nabi Yunus AS diselamatkan oleh Allah SWT dengan ikan tadi memuntahkan Nabi Yunus. Bukan takat muntah, bukan takat keluar, bahkan Nabi Yunus diberikan nikmat-nikmat yang lain. Ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok untuk Nabi Yunus makan daripada pokok berkenaan, dan akhirnya Nabi Yunus kembali kepada kaumnya dan berdakwah, dan akhirnya mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya doa ini orang kata apa lagi, terbukti berkesan. Kan? Doa ini, zikir ini terbukti melalui doa Nabi Yunus AS. Maknanya ini satu doa yang boleh kita amalkan, yang mesti kita amal. Kerana apa? Dia memang dah terbukti berkesan. Kan selalu orang jual ubat, orang kata, oh ni ada testimoni berkesan dan sebagainya. Ya, itu ada testimoni berkesan, tapi kita ingat doa yang Nabi Yunus baca ni lebih-lebih lagi telah berkesan, sehingga Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran. Dan seterusnya, kelebihan doa ini tentulah dia doa seorang Nabi. Seorang Nabi maknanya kita nak ikut siapa lagi? Ikut Nabi lah, orang yang mulia, itu Nabi Yunus, salah seorang daripada Nabi yang 25 tu, yang wajib kita ketahui akan nama-nama mereka yang disebut dalam Al-Quran. Maka dia satu doa orang soleh, iaitu Nabi Yunus AS. Di samping itu juga, doa ini bagaimana Allah Ta'ala sebut juga dalam ayat yang kita baca tadi. Allah Ta'ala kata, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Allah Ta'ala bagi satu ayat yang cukup powerful, maknanya bukan sekadar powerful, bahkan ayat itu memberikan satu peringatan. Kalaulah, Allah Ta'ala kata, falaula annahu kana minal musabbihin, kalaulah bukan kerana Nabi Yunus AS ini di kalangan orang yang bertasbih, bukan orang yang bertasbih, maknanya bukanlah dia orang yang mengulang-ulang tasbih tadi, la labisa fi batnihi ila yaumi ba'tsun. Nescaya Allah Ta'ala kata dia akan duduk di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Maknanya dia akan kekal dalam perut ikan, dia akan mati di situ. Maknanya menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala kata dengan doa Nabi Yunus tadi, dia maknanya berjaya untuk menghindarkan dia daripada mati dalam perut ikan. Maknanya Allah Ta'ala sebut sendiri, Allah Ta'ala kata falaula annahu kana, kalaulah bukan kerana Nabi Yunus ini di kalangan orang bertasbih, nescaya dia akan duduk dalam perut ikan selama-lamanya. Maka kita pun begitulah, maknanya duduk dalam musibah, duduk dalam ujian ni, kita tak tahu akan berlaku sampai bila. Adakah dia akan berlaku sampai hari kiamat? Wallahu alam. Tapi marilah sama-sama kita banyakkan bertasbih, kita berdoa, kita bertasbih dengan tasbih Nabi Yunus AS ini. Mudah-mudahan dengan doa dan tasbih Nabi Yunus AS ini, Allah Ta'ala akan angkat. Maknanya angkat musibah ini. Tidaklah dia akan berlangsung untuk satu tempoh yang cukup lama, yang tentu akan membuatkan kita semua menderita. Okay, tuan-tuan yang dirahmati dan diberkati oleh Allah SWT, maka itulah sedikit
orang kata perkongsian ataupun apa yang kita boleh pelajari daripada doa Nabi Yunus alaihissalam yang saya sebutkan tadi. Dia merupakan amalan yang cukup ampuh, amalan yang cukup baik, amalan yang cukup penting untuk kita amalkan dalam menghadapi apa saja musibah. Tak ada tu musibah pun bolehlah amal, tapi kalau yang ditimpa musibah, lebih-lebih lagi kita kena beramal dengan doa ini, doa Nabi Yunus alaihi salam, dalam keadaan suasana kita lah ketika ini, terutamanya dalam pandemik COVID-19 ini. Marilah sama-sama saya menyeru kepada diri saya sendiri dan kepada semua tuan-puan yang ada di luar sana untuk sama-sama kita mengamalkan doa ataupun zikir dan tasbih Nabi Yunus alaihi salam ini, iaitu tidak lain dan tidak bukan, kita ulang balik firman Allah Ta'ala. Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan yang tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku di kalangan orang yang zalim. Doa ini doa yang cukup luar biasa. Tasbih ini ada banyak dia punya kelebihan dia. Dia ada unsur tauhid kepada Allah, dia ada unsur mengukuhkan iman, dia ada unsur menginsafi dan mengakui kelemahan diri. Dalam masa yang sama, dia adalah doa yang terbukti telah pun berkesan mujarab yang berlaku kepada Nabi Yunus alaihi salam, dan juga dia merupakan doa seorang nabi. Dan di dalam itu juga ada hadis Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW mengatakan, orang yang berdoa dengan doa Nabi Yunus ini pasti akan mendapat mustajab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sama-sama kita amalkan doa yang ringkas, yang mudah, yang mudah dihafal, yang mudah berada di mulut. Kita amalkan, kita ulang-ulangkan, dan yang penting kita hayati, kita fahami dia punya makna, kita betul-betul menginsafi diri kita. Kita harapkan Allah Ta'ala akan menyelamatkan kita daripada sebarang ujian dan bala, insya-Allah. Okey, itulah sedikit perkongsian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan saya doakanlah kepada semua kawan-kawan yang di luar sana untuk kita selamat daripada musibah, selamat daripada ujian, dan Allah Ta'ala keluarkan kita daripada keadaan yang kita ada sekarang, pandemik COVID-19 yang agak kembali meningkat di tempat kita, khususnya di negeri Kedah, dan lebih khusus di Al-Ustar ini. Mudah-mudahan dengan kita berdoa, kita pakat-pakatlah berdoa, kita pakat-pakat minta ampun, sebab kita tak tahu siapakah yang menjadi puncanya. Kita tak usah cerita orang lain, kita kata kita lah mungkin. Kita kata kita mulakan dengan diri kita. Kita kata mungkin akulah puncanya, maka kita lah berdoa dulu di samping kita ajak orang lain pakat berdoa. Janganlah kita duk tuduh sana, duk tuding jari kat orang lain, kerana apa yang berlaku ini semua dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita masing-masing menginsafi diri kita, kita bertaubat kepada Allah, dan kita berdoa mudah-mudahan ianya akan kembali tenang dan kembali kepada kehidupan kita yang baik, yang selesa, yang insya-Allah akan lebih bahagia insya-Allah. Okey. Itu dulu untuk hari ini. Jangan lupa untuk kita juga teruskan dengan pematuhan SOP dan juga peraturan daripada pihak berkuasa. Insya-Allah kita sama-sama lalui perkara ini dengan kuat, dengan semangat, dengan keyakinan kita bahawasanya setiap yang berlaku itu ada hikmahnya, dan kita jadikan apa saja yang berlaku sebagai batu loncatan untuk kita menjadi orang yang lebih baik insya-Allah. Bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih kepada semua. Mohon maaf salah dan silap. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.